Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabi izam lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Pusat 36. Ya. Baris. Dan jikalau berdiri imam kerana melebihkan rakaat, itu ke? Betul lagi. Betul. Dan jikalau berdiri imam, dia berdiri itu kerana nak melebihkan rakaat, sebab lupalah. Ya, seperti yang rakaat yang kelima, ya. Dah cukup dah 4 rakaat ni. Dia masih berdiri terus. Patut dia duduk tasyahud akhir. Tapi sebab imam ni lupa, terus dia berdiri. Ya. Dan jikalau ia lupa sekalipun, walaupun dia tambah atau sebab lupa, tiada harus bagi makmum mengikutnya. Makmum tak boleh naik, kena tunggu kat situ. Tunggu dalam tasyahud akhir tu. Ya, sama ada niat mufaraqah, baca tasyahud akhir bersalam terus, ataupun tunggu saja sama-sama salam dengan imam. Ya. Jangan naik. Kita dah yakin kita 4 rakaat. Imam 5 rakaat, kita tegur dia tak nak turun. Mungkin dia tak dengar ke. Ataupun dia yakin dengan kiraan dia, imam tak mesti dengar teguran makmum. Dia mesti bergantung pada keyakinan hati dia. Ya. Dia yakin dia masih 3. Wah, ada 4, dia duk rasa 3, dia tambah lagi 1. Makmum yakin dah 4 rakaat. Jadi bila imam naik, makmum tak boleh ikut naik. Ya. Kalau dia tambah, dia naik ikut imam tambah rakaat yang kelima, batal sembahyang makmum. Imamnya tak batal sebab dia lupa. Ya, makmum tu yang batal sebab dia menambah rukun, menambah rakaat yang kelima. Ya.
Dan jikalau makmum itu masbuk atau yang syak akan bilangkan rakaatnya sekalipun, tidak harus ikut berdiri, bahkan mufaraqah ia dan memberi salam ia ataupun menanti ia akan imam di dalam tasyahud supaya memberi salam ia serta imam. Tak katakan makmum ini masbuk, dia ketinggalan satu rakaat. Jadi bila imam duduk tasyahud akhir, rakaat yang keempat, makmum ini baru 3 rakaat. Jadi bila 4 rakaat, imam sepatutnya duduk tasyahud akhir. Makmum yang masbuk ni pun duduk kat situ ikut imam. Tiba-tiba imam lupa, dia naik rakaat yang kelima. Makmum yang masih 3 ni boleh naik tak? Dia ada lagi 1? Tak boleh juga. Kalau dia nak naik, dia kena mufaraqah naik. Kalau tidak, dia kena tunggu kat situ sampai imam salam baru dia naik tambah 1. Kalau dia naik serta dengan imam, batal sembahyang dia. Sebab dia mengikut perbuatan imam yang telah batal pada i'tiqad dia. Faham tak? Ya. Imam rakaat yang keempat, makmum masih 3. Bila rakaat yang keempat, lepas sujud yang kedua, imam sepatutnya duduk tasyahud akhir. Jadi makmum yang 3 rakaat ni duduk sama dalam tasyahud akhir tu, tunggu imam beri salam untuk tambah lagi 1 rakaat. Tiba-tiba imamnya terus bangkit, lagi 1 rakaat, masuk rakaat yang kelima. Makmum yang masbuk ini, walaupun dia masih ada 1 rakaat lagi yang perlu ditambah, tak boleh ikut imam bangkit. Sebab imam bangkit itu telah batal pada i'tiqad dia. Sebab imam dah buat 5 rakaat kan. Jadi kalau dia ikut, batal lah. Tapi bagi sisi imam tak batal sebab dia lupa. Jadi dia kena tunggu kat situ. Ialah imam habis 1 rakaat yang kelima tu, dia tunggu, dia sujud, baca tasyahud akhir, beri salam, baru dia bangkit semula. Tambah lagi 1 rakaat. Ataupun dia nak mufaraqah terus. Kalau dia naik juga sama dengan imam, niat mufaraqah, sama-sama naik buat sembahyang dia sendiri. Kalau dia masih niat ikut imam, imam naik yang kelima, dia pun naik sama, batal sembahyang dia. Ya, sebab dia telah mengikut imam yang pada i'tiqad dia batal sembahyang 5 rakaat kan. Ya. Jadi walaupun dia masbuk, masih ada ketinggalan lagi rakaat yang perlu ditambah, tak boleh bangkit juga. Sebab imam bangkit itu pada rakaat yang lebih daripada rakaat yang sepatutnya. Nampak tak? Ya. Kalau dia nak bangkit juga, dia kena mufaraqah lah. Ya. Bila imam bangkit tak baca tasyahud akhir tu, dia pun nak mufaraqah, bangkit sekali lah. Sembahyang dia sendiri, jangan ikut imam lagi. Nampak tak? Ya, tambah lagi 1 rakaat. Tiada harus berdiri ia, bahkan mufaraqah ia dan memberi salam ia ataupun menanti ia akan imam dalam tasyahud supaya memberi salam ia serta imam atas yang mu'tamad. Yang mu'tamad kata dia tak perlu mufaraqah, dia duduk dia saja dalam tasyahud yang akhir. Yang mu'tamad kata dia boleh duduk tasyahud akhir, tunggu sampai imam turun daripada rakaat yang kelima tu, sujud, sujud, dia baca tasyahud akhir, imam beri salam, baru dia beri salam sama-sama dengan ia. Itu kaul yang mu'tamad. Ada pun muqabilnya. Muqabil ni kaul yang bertentangan pendapat dengan kaul yang mu'tamad. Dhaif lah. Ya. Berkata ia tidak harus bagi makmum menanti, bahkan memberi salam. Muqabil kata makmum tak boleh tunggu bernama imam tu dah buat rakaat lebih dah. Dah batal dah. Niat je mufaraqah, ya, baca tasyahud akhir sini, beri salam sendiri. Jangan nak tunggu imam turun. Itu muqabil ni. Tapi yang muktamadnya boleh tunggu. Kalau dia masih nak ikut imam juga, ada tunggu je dalam tasyahud akhir tu. Imam turun, baca tambah-tambah tasyahud akhir, imam beri salam, dia pun beri salam. Dapat pahala menanti kat situ. Sebab imam tak batal. Sebab tak batal, dia buat dengan
dengan lupa. Jadi makmum tunggu je kat situ. Nah. Yang muqabilnya, muqabil itu makna yang bertentangan pendapat. Ya, bertentangan dengan pendapat yang mu'tamad. Ya, yang khilaf lah. Yang ini dhaif. Dia kata tidak harus menanti. Bahkan dia kena beri salam. Niat mufaraqah, baca tasyahud akhir sendiri, beri salam sendiri. Tak payah nak tunggu imam. Biarlah imam tambah dia. Ya, kita dah cukup 4, apa tunggu dia lagi? Itu kata muqabil. Tapi itu dhaif. Yang muktamadnya boleh pilih dua. Nak beri salam pun boleh, nak tunggu imam pun boleh. Buatlah yang mana patut kita nak buat. Tak salah. Ya. Ini kata dia, yang kena beri salam terus ni, jika sekiranya makmum tidak kehendak mendatar rakaat yang kurang dengan sebab ia masbuk atau ia syak akan bilangan rakaat, maka jika ia berkehendak mendatar rakaat yang kurang itu, mufaraqah ia akan imam yang berdiri kerana melebihi rakaat itu. Kemudian barulah makmum mendatangkan ia akan rakaat yang tinggal atasnya. Tapi kalau makmum ni dah cukup 4 rakaat, imam bangkit, dia baca tasyahud, beri salam je, tak nak mufaraqah pun tak apa dah. Tapi kalau dia nak tambah rakaat, dia masih 3 ataupun 2, imam bangkit, dia tak boleh terus bangkit. Kalau nak bangkit juga, dia kena nak mufaraqah dulu. Ya, mufaraqah dengan imam, baru dia bangkit, tambah rakaat dia sendiri. Jangan terus bangkit saja tanpa nak mufaraqah, batal sembahyang dia. Faham tak? Ya, bagi makmum yang masbuk, ya, imam rakaat keempat, dia baru 3 rakaat. Sepatutnya imam baca tasyahud akhir, tiba-tiba imam bangkit. Jadi makmum ni, dia ada rakaat yang perlu ditambah lagi tu. Walaupun ada rakaat perlu ditambah, dia tak boleh ikut imam tu. Sebab imam tu telah buat rakaat yang lebih. Kalau nak bangkit sama dengan imam, kena niat mufaraqah dulu, sembahyang seorang-seorang. Ya, ataupun tunggu dalam tasyahud akhir imam salam, baru tambah rakaat dia. Faham tak? Ya. Tak boleh terus ikut tanpa niat mufaraqah, batal sembahyang dia. Ya. Sebab apa batal? Sebab dia yakin imam dah 5, dia ikut juga, batal lah. Imam tak batal sebab dia lupa. Ya. Dia mengikut perbuatan imam yang membatalkan sembahyang, batal sembahyang dia. Sebab imam buat 5 rakaat. Dan jikalau mengikut ia akan seseorang yang ia sangka sah jadi imam, ialah qari atau tiada makmum atau laki-laki atau yang berakal, kemudian nyata ia ummi atau nyata ia sebagai makmum, ataupun nyata dia tu seorang perempuan ataupun orang gila, nescaya wajib mengulangi sembahyang itu kerana imam tidak ahli jadi imam. Ya, kerana imam tidak ahli jadi imam, tiada, ya, titik itu. Ya, kerana imam tidak ahli jadi imam, letak titik. Kita ikut imam, kita sangka imam ni qari, ya, kita pun ikut dia. Lalu dia pun baca bismillah, baca Fatihah, ngam-ngam begini. Suratul lari ngam-ngam tak, sudah. Ya. Tadi kita duk sangka dia qari, tak tengok kari. Ya. Imam kari bukan imam qari, imam ummi, bacaan tak betul. Ya. Tak sah sembahyang tu. Ya. Sebab imam tadi bukan ahli jadi imam, dia kena takbir semula lah, bayar sendiri pula. Ya. Ataupun kita sangka dia perempuan, yang kita sangka dia lelaki. Kan orang lelaki kan ada juga yang pakai tudung tu dah, serban tu kan, macam Arab Saudi tu kan. Kita sangka dia orang lelaki lah, sebab tutupnya pakai serban gitu. Kita pun ikut dia. Tengok-tengok beri salam perempuan, sudah, dia ada pakai jubah labuh tu kan, ya? Pakai sarung boleh, walaupun tak pakai telekung, ya. Perempuan sembahyang walaupun tak pakai telekung, pakai jubah, dah pakai sarung tangan bertutup, boleh lah, bertutup aurat.
Jadi kita sangka dia lelaki, kita pun ikut dia. Ya, tengok-tengok lepas ikut, rupanya perempuan. Kena sembahyang semula lah. Sebab dia tu bukan ahli jadi imam. Ataupun dia tu orang gila. Kita kenal budak ni orang gilanya. Tapi masa dia duduk sembahyang tu tak perasan dia. Pakai tutup elok je tu. Kita pun ikut. Tengok kita tu. Oh sudah bapak ni punya. Terus ya kena sembahyang semula. Sebab dia bukan ahli jadi imam ya. Tak sah. Tiada jika nyata imam berhadas, walaupun berhadas besar. Tapi kalau kita ikut imam, kita sangka imam tu suci. Rupanya imam tu dah batal wuduk, dia lupa. Habis salam saja baru dia teringat. Lah, tadi kau sembahyang tak ada wuduk. Makmum tak wajib qada. Sebab tadi dia ikut imam yang berhadas. Hadas tu panggil benda yang tersembunyi. Ya, begitu juga najis. Najis yang tersembunyi dengan najis yang zahir. Najis, kalau yang zahir, makmum pun kena qada sekali, kena ulang balik. Tapi kalau najis yang tersembunyi, najis maknawi saja. Ya, bila beri salam, imam teringatlah, ni kain ni kena najis ni. Tapi dah tak nampak najis tu. Makmum tak perlu ulang balik, imam saja. Ya, najis maknawiyah, hadas ya. Tapi kalau yang jelas, yang zahir, makmum kena ulang balik. Ada jejak di kaki ke, imam ulang, makmum pun kena ulang juga. Ataupun macam tadi, bukan ahli imam, dia kena ulang. Dah jelas nyata ya, yang ia bukannya ahli jadi imam. Ataupun ada sesuatu yang batalkan imam, batal itu benda yang zahir. Ada najis ya, najis yang zahir. Bukan najis zahir panggil najis ainiyah ya. Bukan najis hukmiyah, maknawiyah. Najis maknawiyah, kalau imam lepas salam dia teringatlah, kain aku ni ada najis, tapi najis maknawiyah saja. Jadi imam saja yang wajib ulang, makmum tak perlu ulang lagi. Ya. Betul juga hadas besar. Ya, hadas tak kira hadas kecil ke hadas besar ke. Lepas salam baru teringatlah, tak mandi lagi weh. Ya, pengen subuh kena gabuk fuh terus pergi surau. Imam ni, rupanya imam ya baru kahwin, pengantin baru. Lupa nak mandi. Lepas salam baru dia teringat. Dia pun pergi beritahu kat makmum, aku tak mandi lagi. Ya. Dia lari balik mandi, makmum tak payah ulang dah. Sebab itu batal itu perkara yang tersembunyi, yang tak zahir. Faham tak? Ya. Jadi makmum tak wajib ulang, imam sajalah wajib ulang. Ya. Jikalau pada sembahyang Jumaat sekalipun, jika lebih ia daripada bilangan 40. Kalau imam tu jadi imam sembahyang Jumaat sekalipun, tapi syaratnya imam tu lebih daripada 40 orang lah jemaah ni. Kalau 40 orang termasuk imam batal, semua batal lah. Sebab tak cukup bilangan 40 ya. Sebab dalam mazhab Syafi'i yang muktamadnya, untuk mengesahkan sembahyang Jumaat mesti ada bilangan 40 orang mustautin, walaupun termasuk dengan imam. Kalau mengam-ngam je 40 orang termasuk imam, tiba-tiba imam tu ada hadas, jadi imam tu batal, makmum semua batal berlaku. Sebab apa? Tak cukup 40 orang. Tapi kalau makmum ni dah lebih 40 orang, imam yang ke-50 katakan, bila imam batal sebab hadas, makmum tadi tak perlu ulang dah, sebab dah cukup bilangan 40. Ya. Maka jadi wajib ulang makmum tadi. Dan jika adalah imam mengetahui dengan hadas dirinya atau najis itu sekalipun, dan najis yang zahir habis, walaupun imam tahu ya ada hadas, ada najis, lepas tu dia beritahu kat makmum, makmum tak wajib ulang juga ya. Apatah lagi kalau dia buat senyap aja ya, dia beritahu pun makmum tak wajib ulang kalau najis yang hukmiyah.
ataupun hadas, ya. Dan najis yang zahir itu najis ain. Mana ya? Dan najis yang zahir itu najis ainiyun. Ini najis ain. Najis ain ini najis yang dapat dikesan dengan panca indera, dengan bau ke, dengan rasa ke, dengan lihat warna dia ke. Itu panggil najis ain. Ya, yang ada salah satu daripada 3 sifat tadi. Kita nampak dengan mata warna dia, bentuk dia, ya. Ataupun kita dapat hidup dengan hidung, bau kencing, ya. Ataupun kita rasa macam lidah kita ni, gigi berdarah, rasa masin, itu najis ain tu, ya, sebab dia masih ada sifat. Adapun najis hukmi tak dapat dikesan, ya. Seperti najis air kencing budak-budaknya dah kering, dah tak ada bau, tak ada warna, tak ada apa, tapi belum basuh kain tu, ada tetap najis kain tu walaupun belum dibasuh, walaupun dah hilang bau, warna, rasa semua, sebab dia belum dibasuh. Itu panggil najis hukmi, ya. Dia berlawan dengan najis ain. Najis ain, najis yang boleh dikesan, ya, nampak, boleh bau, boleh rasa, ya. Yang mendapatkan dia salah satu daripada pendapat yang 5. Pendapat panca indera, ya, pendapat yang 5 ada panca indera yang 5. Boleh dilihat, boleh dibau, boleh dirasa, boleh dipegang, ya, kita dapat kesan, ya. Itu makna najis ain. Walaupun dengan bau nisbah orang yang buta, orang buta tapi dia bau, dipanggil najis aniyah juga, ya. Dan jika tidak nampak makmum akan najis itu kerana lindung dengan kain sekalipun, wajib ulang sembahyang itu. Cantik cicak, ya, duduk di tapak kaki dia, kita tak perasan lah. Kalau yang belakang imam tu nampaknya jauh-jauh sana, nampak kan, ya. Habis dia beri salam, tak tengok ada cicak cicak di kaki dia. Jadi makmum, imam tu batal, makmum pun batal belaka. Sebab cicak tu panggil najis zahir, najis ain. Bersalahan najis hukmi tadi ataupun hadas, ya. Imam saja yang batalnya, makmum tak perlu ulang. Tapi najis yang ain ini, walaupun najis itu tersembunyi dalam kain imam, katakan, ya, ada cicak ke belah dalam, memang tak perasan, alih bangkit-bangkit je, terjatuh seketul. Oh, ada cicak rupanya, batal juga makmum dan imam sekali. Imam batal, makmum pun batal. Sebab najis tu najis zahir, walaupun tak dapat dilihat oleh makmum dengan sebab terlindung. Nampak tak? Ya. Jadi kalau imam tu wajib ulang, makmum wajib ulang juga. Dia tak sama dengan najis hukmi ataupun hadas. Imam saja yang wajib ulang, makmum tak perlu lagi, ya. Sah dah sembahyang dia tu. Dan najis yang sembunyi dipanggil najis hukmi. Najis yang tersembunyi dipanggil najis hukmiyun. Lawan bagi ainiyun, seperti air kencing yang kering, yang hilang baunya, ya, bau dah tak ada, warna pun tak nampak, ya. Jadi orang tak perasan, tak nampak, tak dapat kesan air kencing itu. Tapi kain itu tetap najis sebab belum dibasuh. Maka kain itu dipanggil kain yang kena najis hukmi, ya. Jadi bila najis hukmi, makmum tak wajib ulang lah, imam saja yang wajib ulang.
Ya. Dan sah mengikut orang yang selamat dengan orang yang sentiasa keluar kencing. Dalam bahasa Arab dipanggil salasul baul. Salasul baul ni kencing tak berhenti, tak tus. Bukan tak tus. Kalau tak lawas tu dia ada masa dia boleh berhenti. Yang ni dia tak ada break, sentiasa keluar. Ya. Kalau tak lawas, kita waktu kencing tak lawas, kita duduk lama-lama dia kering juga. Ya. Dia berlari dia apa akan terkeluar juga. Ini dia tak berhenti. Macam perempuan haid. Air kencing dia tu, prostat dia tu rosak. Jadi dia sentiasa menitik macam paip yang dah halus tu. Menitik je tu. Ya. Yang tak lawas ni, waktu kita kencing tu dia keluar tak habis. Tapi kalau kita istirahat tu lama-lama keluar juga. Itu berhentilah. Itu tak pakai salasul baul. Salasul baul ini memang dia tak break sampai bila-bila. Ya. Dia dah bocor. Prostat dia tu ya, rosak seperti paip yang loose getah dia tu. Masih ada menitik. Habis nak tunggu waktu kering tak ada. Masa dia nak habis dah, terpaksa sembahyang lah. Ya. Jadi orang yang ada salasul baul ni, dia kena masuk waktu dulu. Dah masuk waktu, dia bersihkan istinja, maka dia pakai apa-apa yang boleh menghalang daripada terkena kain dia. Pakai pampers ke, belon pun boleh. Ya. Sarut je. Lepas tu sembahyang cepat-cepat. Ya. Orang yang tak tus tadi tak sama. Orang tak tus tu, kalau dia tak tus, dia tunggulah sampai tus. Walaupun waktu, kalau dah tus, bila masuk waktu belum masuk sekali pun dah boleh ambil wuduk dah. Ya. Salasul baul ni dia tak berhenti. Bila tak berhenti, dia tak boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu sembahyang. Kena tunggu masuk waktu dulu, baru dia bersih-bersihkan, ya, balut, terus ambil wuduk, terus sembahyang. Persoalannya, orang ni boleh jadi imam ke tidak? Yang salasul baul ni. Ya. Tengok dia kata apa? Sah mengikut orang yang selamat, orang yang tidak kena salasul baul, yang sihat, akan orang yang sentiasa keluar sebab sah sembahyangnya. Boleh rupanya. Ya. Dia tok guru, kita anak murid je. Takkan tok guru nak ikut anak murid. Tok guru biasa orang salasul baul ni orang tua, yang waktu mudanya dia buat kerja berat-berat. Dia angkat berat, ya, barang-barang berat-berat. Nanti bila tua besok, ghalibnya dia terkena salasul baul. Kencing tak berhenti, tak ada break. Kadang-kadang dia tak boleh nak tahan. Dia rasa nak keluar, cecik-cecik tengah jalan ni. Tak sampai ke tandas sana. Tu sebab waktu muda angkat berat. Ya, kerja buat berat. Yang sepatutnya dia tak boleh angkat, dia paksa juga angkatnya. Macam orang kerja burung kasar-kasar ya. Ghalibnya nanti bila dah jangka umur dewasa, dia terkena salasul baul. Jadi dikatakan dia tok guru, ya, kena salasul baul. Anak murid boleh ikut, tak ada masalah. Ya, maknanya tok guru tu masuk azan dah masuk waktu saja, baru dia istinja, ya, dia balut, dia ambil wuduk, terus sembahyang. Kita boleh ikut dia, sah. Sebab sembahyang dia sah. Kita boleh ikutlah. Ya. Dan sah mengikut dengan yang fasik dan yang bid'ah. Orang fasik boleh ikut juga. Ya, dia makruh, ya, makruh. Sah ikutlah tapi makruh. Orang fasik ini orang yang buat dosa besar sekali dah panggil fasik, ataupun orang yang istiqamah dengan dosa kecil. Suka mengitip anak dara orang. Ya. Ataupun suka mengumpat orang.
Kalau jumpa dia kedai kopi je mula cerita pasal orang, fasik dia panggil. Kalau ada ilmu tasawuf tak pakai kopi apa fasik juga. Dari sisi Imam Ghazali. Ataupun orang yang selalu lepak kedai kopi fasik di sisi Imam Ghazali. Duduk kedai kopi ya, tanpa hajat. Kita kedai kopi itu di skala boleh lah ya, balik rumah tak larat nak masak. Ikan pun dah kembung habis. Ikan kembung dah kembung. Nak masak orang busuk dah. Ya, terpaksa lah pergi beli kedai kopi. Itu pun jangan makan di kedai. Ya. Kalau terpaksa baru makan. Kalau tak terpaksa jangan makan. Ya, makruh. Bahkan hilang keberkatan dia. Kecuali terpaksa. Itu di sisi tasawuf. Di sisi syarak tak apa. Ya. Orang yang warak, ya. Jadi bagi mereka orang begini pun dah dipanggil fasik dah. Ataupun orang yang suka bergurau, yang tidak sebenar, kan? Ada suruh anak dia buka tangan dia. Buka. Anak pun buka dia, tak ada apa. Fasik bapak dia. Tipu anak dia. Ya. Pernah je Imam apa nama Bukhari rahimahullah ta'ala dalam nak mengumpul hadis, dia nak merayak hadis, dia pergi cari, sanggup merantau mencari muhaddisin, sahabat-sahabat atau ulama-ulama yang menghafal hadis. Dia dengar saja orang beritahu kat sana ada ulama hafal hadis, dia pergi rumah dia. Bila sampai kat rumah orang tu, tengok tok guru ni sedang bergurau dengan anak dia. Ya. Dia suruh anak dia buka jari dia. Dia bergurau je. Anak dia buka. Tu satu tengok tak ada. Dia balik terus. Kalau anak dia pun dia boleh tipu, ni kan pula aku. Ya, orang tu fasik di sisi Imam Bukhari. Bergurau yang tidak sebenar. Ya. Jadi tak ambil hadis. Jadi walaupun fasik dari segi fiqh, sah kita ikut dia jadi imam, ya. Orang yang sombong ke, dia fasik. Ya, dia suka buat dosa kecil tak taubat. Ya, orang yang buat dosa besar walaupun sekali, ataupun orang yang mengekali dosa kecil. Ataupun orang yang bid'ah dalalah. Bukan bid'ah hasanah. Bid'ah ni ada 5, ada 2. Kalau saya kasarnya bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah tu, ya, ada yang sunat, ada yang harus, ya, ada yang wajib. Bid'ah dalalah tu ya haram, ya. Kalau pada pandangan orang Wahabi, bid'ah ni dalalah belaka. Ya. Dia kata apa yang Nabi tak buat tu dalalah belaka. Sedangkan bid'ah tu banyak jenis, ya. Ada bid'ah yang wajib, tu macam membaris Al-Quran ni. Zaman Nabi mana ada Quran macam ni? Baris pun tak ada. Jadi wajib pada ulama membariskan supaya orang awam tak salah baca. Kalau dia tak baris, berdosa dia. Nanti kita baca tengah langgar. Ada baris ni pun ramai yang baca tak betul lagi. Tak? Sedangkan Nabi mana ada berbaris Quran dia? Tulis kat perbuatan amal. Takkan bid'ah tu. Bid'ah makna membuat sesuatu yang Nabi tak buat. Tak? Itu wajib. Bid'ah yang makruh seperti kita hias masjid. Ayat-ayat khak-khak tu makruh tu. Ya. Apatah lagi yang begitu banyak mengelalai orang sembahyang, penuh kat depan masjid, makruh. Ya. Bid'ah yang sunat, dia kata maulud, ya, sunat tu. Ya. Bid'ah yang harus, tu makan nasi minyak, makan roti john. Nabi mana ada makan roti john? Bid'ah harus saja. Ya. Bid'ah yang haram, tu benda yang bertentangan dengan syarak. Nabi tak buat dan ada larangan jangan dibuat. Walaupun Nabi tak buat, kalau tidak ada larangan, itu tidak dalalah. Yang dalalahnya Nabi tak buat dan Nabi larang. Ataupun ada hukum syarak yang melarang, kita buat juga, itu jadi dalalah. Ya.
Sahabat Nabi sendiri buat bid'ah. Ya, kita sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih 20 rakaat di zaman siapa? Sayyidina Umar kan? Sama Rasulullah 8 rakaat aja, itu pun 3 malam je Rasulullah buat. Mana dia buat sebulan? Zaman Sayyidina Umar dia buat 20 rakaat. Maka kata Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah yang aku buat inilah sembahyang tarawih 20 rakaat. Kan tu kata Sayyidina Umar, ya. Sebaik-baik bid'ah yang aku buat yang Nabi tak buat ialah sembahyang tarawih 20 rakaat per Jumaat. Maknanya ada bid'ah yang baik diiktiraf oleh Sayyidina Umar sendiri. Alih-alih kita mari sini pukul rata semua bid'ah dalalah belaka. Itu Wahabi nama dia. Ya, bukan ahli sunnah. Akan nak ki bid'ah di sini bid'ah dalalah. Nabi tak buat dan benda itu dilarang oleh syarak untuk kita buat. Ya. Seperti makan rasuah, judi, zalim. Itu bid'ah dalalah belaka lah tu. Ya. Ataupun apa saja kita sembahyang atas sejadah sutra ke. Nabi tak buat atas sutra, dan sutra tu pun diharamkan. Kita pun bentang sejadah sutra. Wahal tu bid'ah, bukan takat bid'ah, dalalah lagi sebab diharamkan. Jadi kata dia boleh ikut juga orang bid'ah ni selagi dia cukup syarat sah sembahyang dia lah. Rukun-rukunnya betul, syarat-syarat betul, diri dia je bid'ah. Boleh ikut tapi makruh. Dari segi fiqh, dari segi orang warak dia tak nak dia. Ya, tujuan kita sembahyang ni ikut imam ni supaya imam bawa kita kepada Allah Ta'ala. Tiba dia sendiri pun tak boleh nak berjalan kepada Tuhan, macam mana nak bawa kita? Ya, itu orang warak. Tak? Ya. Kita sembahyang sebenarnya kita nak berjalan salik ila Allah, berjalan kepada Allah dengan mata hati, nak menghafalkan diri pada Allah. Tiba-tiba imam yang kita harap nak bawa kita tu dia sendiri pun jauh dari Allah. Mana nak ikut mana? Ya. Itu dari segi orang yang warak, tasawuf. Ya. Adapun di segi fiqh boleh belajar asalkan cukup syarat sah batalnya, boleh ikutlah. Ya. Ataupun buat imam ni jenis suka sokong orang zalim. Tak kira dah zalim macam mana, dia tu ikut sama zalimnya. Oh, nipu orang. Boleh juga ikut dia rupanya, ya. Tapi makruh, ya. Dan yang was-was, imam was-was, boleh ikut tak? 10 kali takbir, Allahu Akbar. Alah, takbir pula lagi sekali, Allahu Akbar. 3 jam takbir je. Yang elok last sekali dapat. Kita dah tengok dia awal tadi, perhati Pak Imam ni, elok aja dia baca Fatihah, kita pergi ikut. Boleh tak salah. Sebab yang akhir tu dah sah dah. Yang lah yang awal-awal tu kira cancel gitu je dah. Ya, sah. Walaupun dia buat sah juga. Ya. Dari segi fiqh dah ceritanya sah. Ada pada segi orang yang mengutamakan kekhusyukan, mengutamakan kualiti, dia tak ikut. Ya, kita penting sembahyang tu kualiti dia. Sebab sembahyang ni diumpamakan seperti hadiah, seperti hantaran yang nak dipersembahkan di hadapan Allah. Allah tak perlu tu, semua ni kiasan saja. Ya, umpama hadiah yang dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau hadiah orang beri kat kita, hadiah yang tak senonoh, ya, cacat celur, tidak ke kita? Tak nak lah. Juga sembahyang, ya, sembahyang cacat, sembahyang was-was, sembahyang dengan bawa dosa-dosa. Kita sembahyang ni kena bersih, bukan setakat bersih baju je. Bersih hati paling penting, sebab tilakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia masih dalam fasik, hatinya kotor, bid'ah, kotor, zalim, kotor, ya. Fiqh dia tengok yang zahir sah lah, ya, tapi hati tu kotor, Allah tak terima sembahyang begitu walaupun sah di sisi syara. Habis kita nak ikut ke dia? Ya.
Fiqh ni nak mengesahkan ibadah zahir, terima tak terima tu bergantung kepada hati kita. Sebab Allah nak beri, nak mengikut pahala dosa orang tu bergantung pada niat kita. Innamal a'malu binniat. Tengok kedudukan hati tu. Ya. Kita berhentilah. Ya. Dan ia akhlaf, tidak berkhatan. Orang-orang yang tidak berkhatan boleh kita ikut dengan syarat dia dapat menyucikan. Ya. Dia akhlaf, tidak berkhatan, tapi dia dapat suci. Orang yang tak berkhatan ni dia masih ada kencing yang bertakung di belalai dia tu. Tapi kalau dia dapat, dia buka ke mana tu, sumbat pahit dalam tu ke jadi bersih, bolehlah ikut. Ya. Tujuan khatan tu supaya najis tak tinggal. Senang nak berstinja, senang nak suci. Tiba-tiba dia tak khatan tapi boleh bersuci juga. Dia buka kobek ke mana, sembuh pahit, sucilah dia. Boleh kita ikut dia walaupun dia tak khatan. Tapi kalau dia tak boleh menyucikan najis yang bertakung di kepala itu dengan sebab dia tak berkhatan, tak boleh kita ikut juga. Sebab dia menanggung najis. Tak? Ya. Anak-anak kita katakan kan, dia memayis, baca apa cantik, boleh kita ikut, tak salah. Ya. Kita baca tak benar betul, boleh ikut. Kalau dah berkhatan, ikut je. Tapi kalau belum berkhatan tu, pastikan dia suci dulu. Ya. Anak kita sendiri bolehlah kita paksa dia. Kamu nak jadi imam yang nak ikut ni, kau belum khatam, pergi cuci betul-betul. Ya, kobek ke mana sembuh pahit, okey dah bersih. Jadi imam tak salah. Sebab najis dah tidak ada walaupun dia belum khatam. Faham tak? Ya. Tapi sekiranya dia tak dapat menyuci yang di dalam tu yang bertakung dengan sebab terhalang daripada benda belum berkhatam, tak bolehlah kita ikut dia sebab dia menanggung najis. Ya. Tetapi makruh, semua hukum di atas sana hukumnya makruh. Boleh ikut orang fasik boleh, ikut orang bid'ah boleh, ikut sasul bau boleh, ikut kanak-kanak belum khatam pun boleh. Tapi hukumnya makruh. Eloknya jangan ikutlah. Buat banyak buat makruh pula sembahyang. Pergi cari orang yang kita rasa selesa sembahyang. Ya, orang yang saleh. Ya. Habis. Dan mengikut kanak-kanak zina hingga akhir. Wallahu a'lam ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin, ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifdzal mursalin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.